Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursara Nisa Balkis binti Abdul Aziz, nombor metrik S60337, ingin melakukan pembentangan aktiviti citra dan aktiviti konservasi. Elemen pertama adalah keusahawanan, iaitu program Yotski 2.0 Banking Marketplace for Shopee. Aktiviti program dan perincian aktiviti, iaitu perkongsian oleh Coach Zul. Yang pertama adalah perkenalan, kedua adalah penerangan. Antara salah satu contoh adalah penerangan mengapa platform Shopee adalah platform yang terbaik untuk digunakan sebagai perniagaan e-commerce. Antaranya adalah murah, diskaun, mudah dan memberi manfaat kepada customer dan juga seller, iaitu customer dapat redeem coin ataupun mendapat voucher dan sebagainya. Yang ketiga adalah membuat tutorial langkah-langkah memulakan perniagaan di aplikasi Shopee, iaitu sebagai contoh yang pertama cara-cara membuka akaun Shopee seperti login dan cara-cara posting di Shopee, iaitu bagaimana hendak meletakkan produk dan juga bagaimana hendak menaikkan branding produk. Antara refleksi pembelajaran yang saya pelajari adalah pentingnya berniaga di dalam online, dapat ilmu mengenai bisnes, dapat menggunakan manfaat yang ada sebaik mungkin seperti menggunakan aplikasi Shopee sebagai untuk mempromotkan produk. Ini adalah hasil pembelajaran yang telah saya praktikkan, iaitu mampu menjalankan perniagaan sendiri secara part-time di dalam Shopee, mampu menguasai teknik penjualan yang betul dan juga mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Elemen keusahawanan aktiviti 2 iaitu program Success Story Webinar yang dianjurkan oleh Nexus Productivity Peruncita dan Makanan dan Minuman Malaysia MyFoodie. Aktivitinya adalah yang pertama adalah forum atau perkenalan, perkongsian daripada Encik Ahmad Syukri Abdul Syukur, iaitu pengasas nasi ayam Baba dan pengerusi MyFoodie. Antara perkongsiannya adalah saling membantu dan networking adalah sesuatu perkara penting di dalam bisnes untuk mengembangkan sesuatu perniagaan. Dan antara perkongsian beliau adalah cara-cara untuk menangani bisnes ataupun berjaya dalam bisnes adalah pergi ke kursus, kerana di situ kita akan dididik dengan mindset yang betul. Dan yang paling utama daripada perkongsian beliau adalah bisnes memerlukan mentor ataupun guru bagi menunjuk ajar kita bagaimana hendak menyelesaikan masalah sesuatu di dalam bisnes. Antara refleksi pembelajaran yang saya dapat pelajari adalah mengetahui kepentingan mempelajari bisnes, mengambil pengajaran dan iktibar dan juga menjadikan usahawan-usahawan yang berjaya sebagai contoh untuk melangkah ke alam bisnes, mengetahui kepentingan mempunyai ilmu sebelum memulai bisnes. Elemen citra yang kedua adalah kerohanian. Aktiviti pertama, aktiviti program dan perincian aktiviti, iaitu yang pertama adalah sesi perkenalan dan pembukaan daripada Prof. Dr. Hanim binti Saleh, Ketua Wanita Ikram Selangor selaku moderator. Yang kedua adalah penyampaian pengisian daripada Puan Ratna Safura binti Kamal Syahri, Pegawai Psikologi LPKKN Selangor sebagai panel pertama. Penyampaian kedua adalah Dr. Abdul Rahman bin Ahmad Badayai, Ketua Saitra Klinik Psikologi dan Konsultasi PKPK sebagai panel kedua, disertakan oleh sesi Q&A dan juga bersurai. Antara refleksi yang saya dapat iaitu saya mengetahui apa itu faktor keluarga toksik, iaitu yang pertama antaranya adalah campur tangan orang luar, rasa tidak puas, rasa payah hendak bersyukur dan juga mula rasa membanding-bandingkan antara adik-beradik ataupun saudara.
Saya juga mengetahui apa itu pemikiran negatif. Sebagai contoh, sebenarnya orang hendak menasihatkan dia, tetapi dia ingat orang hendak mencari kesalahannya. Saya juga mengetahui bahawa keluarga toksik ini adalah kadang-kadang ibu bapa yang menjadi penyumbang kepada keluarga toksik ini. Dan juga ada segelintir saudara, jika tidak berpuas hati, dia akan memendam rasa dan lama kelamaan akan timbul rasa sifat benci dan dengki antara satu sama lain. Elemen kerohanian, aktiviti yang kedua iaitu program meneladani akhlak Rasulullah SAW sempena sambutan Maulidul Rasul dan Grand Opening Muslim Apprentice Club. Aktiviti program dan perincian aktiviti iaitu sesi perkenalan, penyampaian oleh PU Amin, perkongsian secara Q&A dan juga bersurai. Apa yang saya dapat pelajari daripada program ini adalah yang pertama iaitu sebarkan kasih sayang, di mana itu adalah antara salah satu akhlak Rasulullah. Sebagai contoh Ustaz Abilio, dan juga sebagai contoh Uncle Kentang, di mana dia bukan orang Islam tetapi sanggup derma van jenazah. Yang kedua adalah hidupkan sunnah atau sedekah dengan memberi makan kepada fakir miskin. Dengan ini, Tuhan akan memudahkan segala urusan di akhirat sebab dapat makanan di akhirat. Dan juga kita juga dapat diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, dan juga pakaian sekiranya kita memberikan sedekah makanan atau pakaian kepada orang susah di dunia ini. Yang ketiga adalah menghubungkan tali persaudaraan. Kita haruslah jaga silaturahim dengan amat-amat erat. Kalau kita tidak mahu dapat murka daripada Allah, maka jagalah talian persaudaraan. PU Amin juga memberitahu bahawa hadis Nabi mengatakan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Antara daripada 7 golongan itu adalah imam atau pemimpin yang adil, dan juga golongan muda yang suka kepada beribadat kepada Allah. Elemen citra yang ketiga iaitu kesukarelawan. Aktiviti pertama iaitu program e-volunteer sukarelawan di ambang COVID-19, iaitu cabaran sukarelawan semasa pandemik COVID-19. Aktiviti program dan perincian program iaitu yang pertama, pembukaan majlis dan perkenalan bersama Nur Ashikin binti Mokhtar, iaitu ahli pertubuhan sukarelawan siswa Uniza selaku moderator program. Penerangan oleh Encik Muhammad Fauzan bin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif MVM selaku panel 1. Dan seterusnya diikuti oleh penerangan oleh Puan Siti Aisyah binti Syahid, Ketua Pegawai Eksekutif Yush My Foundation selaku panel 2. Dan seterusnya sesi Q&A dan pula bersurat. Apa yang saya dapat daripada program ini, saya dapat mengetahui apa itu cabaran semasa menjadi sukarelawan, tambah pula pada era COVID-19 ini. Antara yang pertama adalah cabaran kewangan yang paling utama, kerana pada musim sekarang kewangan adalah salah satu keutamaan kepada terutamanya rakyat Malaysia. Cabaran yang kedua adalah untuk mengumpulkan orang ataupun membuat satu kumpulan dengan jumlah yang banyak agak sukar di situ, kerana tugas menjadi sukarelawan bukan mudah kerana memerlukan orang yang kuat dari segi fizikal dan juga mental. Dan tidak lupa juga perkongsian daripada Puan Aisyah yang berkenaan pengalaman beliau, di mana beliau pernah menjadi sukarelawan di Syria, di mana sukarelawan pada ketika itu kena tangkap kerana memberi bantuan kemanusiaan. Dan tidak lupa juga Puan Aisyah mengongsikan kelompok yang mana yang menerima bantuan, antaranya adalah orang Sabah dan Sarawak, orang asli di Gua Musang dan Great Perak, dan juga di hospital-hospital seperti Hospital Sungai Buloh, Serdang dan HKL. Dan tidak lupa juga Encik Fauzan yang berkongsikan bantuan apa yang telah diberikan, antaranya adalah bantuan PPE kepada frontliner, dan beliau juga membuka talian untuk mengadu tentang masalah kehidupan terutamanya rakyat Malaysia kepada orang ramai, dan akan membuat saringan ringkas. Elemen kesukarelawan aktiviti yang kedua iaitu program e-volunteer sukarelawan di ambang COVID-19, iaitu
Sukarelawan adalah satu kerjaya atau hobi masa lapang. Aktiviti program dan perincian aktiviti. Yang pertama adalah pembukaan majlis dan perkenalan bersama Nazim Adli bin Nordin, iaitu alumni YSS Misi Green Summer Volunteer Camping ke Vietnam GSVC semasa 2019, iaitu selaku moderator program. Seterusnya penerangan oleh Yang Bahagia Prof. Dr. Muhammad Afendi bin Muhammad Saleh, iaitu TNC Hepa Yuniza merangkap lembaga pengarah YSS selaku panel pertama. Yang ketiga adalah penerangan oleh Encik Muhammad Aiman bin Muhammad Zeng, Ketua Pegawai Eksekutif YSS selaku panel kedua. Kemudian sesi Q&A dan juga bersuara. Hasil pembelajaran yang saya dapat adalah menyertai program sukarelawan ini adalah satu pengalaman yang takkan dapat di dalam kelas. Bagaimana hendak menarik pelajar untuk menjadi sukarelawan adalah menggunakan 3W, 2W dan 1H, iaitu why, what dan how. Why iaitu kenapa kita perlu buat semua ni, what apa yang perlu kita bantu dan dengan siapakah yang perlu kita bantu, dan how bagaimana untuk buktikan pengalaman turun padang dan join. Jelaslah di sini bahawa sukarelawan ini adalah boleh menjadi dua, iaitu kerjaya ataupun hobi. Kerjaya bagi sesiapa yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti sukarelawan ini dan mengambil bahagian dari mana-mana agensi. Tetapi juga boleh menjadi hobi, terutamanya kepada pelajar, memberi kepuasan diri, dan dengan melakukan kesukarelawanan ini akan menjadikan seseorang itu sangat tenang dan berasa lapang dada. Antara refleksi pembelajaran yang saya pelajari daripada penghasilan kompos ini adalah penanaman tanaman di kediaman sendiri dapat dijadikan salah satu aktiviti. Hasil penanaman kita boleh digunakan dan boleh menjimatkan duit. Kita juga dapat mengurangkan sisa makanan daripada terbazir dengan menjadikan kompos. Kita juga dapat mengurangkan penggunaan baja kimia yang boleh digantikan dengan baja organik. Kita juga boleh menikmati sayur ataupun buah-buahan tanpa racun kerana buatan kita sendiri, dan juga hasil pendapatan kita boleh jadikan sebagai sumber pendapatan.